Semua wanita di dunia ini inginkan kejeritaan abadi. Tiada satu orang pun yang mahu dilahirkan sebagai seorang yang serba kekurangan. Kisah yang bakal aku ceritakan ini adalah daripada kisah yang aku alami, iaitu si pemakainya adalah kakak aku sendiri. Nama aku Shu. Aku mempunyai seorang kakak yang mana 10 tahun lebih tua daripada aku, iaitu Kak Ida. Hubungan aku dan Kak Ida boleh dikatakan biasa sahaja, mungkin disebabkan faktor usia yang agak jauh. Kak Ida mempunyai sedikit kecacatan di bahagian wajahnya disebabkan kesal terbakar yang terjadi sewaktu di rumah lama kami. Sewaktu aku di tingkatan 1, Kak Ida baru tamat pengajiannya di universiti. Kak Ida kemudiannya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mencari peluang pekerjaan. Ibu dan ayah agak sedih untuk melepaskan satu-satunya anak sulung perempuan mereka. Tetapi bagi mereka, Kak Ida lah harapan pertama. Setelah 2 bulan Kak Ida menetap di Kuala Lumpur, Kak Ida telah ditawarkan peluang pekerjaan di salah satu syarikat besar di ibu kota. Hidup Kak Ida kelihatan semakin baik dan Kak Ida tak lupa juga untuk mengirimkan ibu dan ayah wang belanja setiap bulan. Sampailah tahun ketiga Kak Ida bekerja di KL. Kak Ida menghubungi ibu dan ayah dengan membawa kabar gembira. Kak Ida akan pulang ke rumah dengan bakal suaminya. Ibu dan ayah sepertinya teruja menunggu Kak Ida pulang membawa calon menantu mereka. 2 minggu kemudian, Kak Ida pulang ke rumah dengan membawa seorang lelaki yang kelihatannya seperti bukan seorang Melayu. Ibu, ayah serta aku menyambut kedatangan mereka dengan penuh senyuman. Lelaki itu mula memperkenalkan dirinya sebagai Michael dan dia juga berasal daripada kota London. Kak Ida dan Michael mula memberitahu ibu dan ayah bahawa mereka sudah pun bercinta selama setahun. Michael kemudiannya meluahkan hasrat untuk mengawini Kak Ida kepada ibu dan ayah. Well, ibu dan ayah semestinya gembira mengenai lamaran yang diberikan oleh Michael. Tetapi, pertemuan ini menjadi dingin apabila Michael mula memberitahu ibu dan ayah yang dia tidak akan sesekali menukar agamanya untuk berkahwin. Aku, ibu serta ayah sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Michael pada waktu itu. Kak Ida cuma hanya berdiam diri. Ayah mula mengamuk pada waktu itu dan dia menghalau Kak Ida dan Michael keluar daripada rumah. Perkataan terakhir ayah kepada Kak Ida pada waktu itu, kalau kau memilih lelaki ini sebagai suami daripada agama kau sendiri, jangan pernah kau pulang ke rumah dan tunjukkan muka kau di sini. Aku dan ibu hanya mampu menahan ayah daripada belakang. Setelah itu, Kak Ida dan Michael terus keluar daripada rumah kami. Sejak daripada hari itu, Kak Ida mula menghilang tanpa berita. Ibu dan ayah masih berasa sedih dengan apa yang terjadi. Kak Ida lah harapan pertama mereka dan hanya disebabkan ini Kak Ida mengabaikan kami. 9 tahun kemudian, setelah aku tamat pengajian aku di universiti, kini aku masih dalam tempoh untuk mencari pekerjaan. Memandangkan ibu dan ayah sudah semakin tua, sekurang-kurangnya aku ingin mendapatkan pekerjaan yang dekat dengan keluarga aku. Pada satu hari, sewaktu aku membuka akaun Facebook aku mendapat friend request dari seseorang yang aku sangat familiar. Ternyata Kak Ida yang add aku di Facebook. Aku kemudian terus menghantar mesej kepada Kak Ida dan menanyakan kabarnya. Kak Ida mula memberi respon. Dan sejak daripada hari itu, aku dan Kak Ida sering berbual mengenai hari-hari kami. Ternyata Kak Ida berkahwin juga dengan Michael selama 2 tahun dan mereka tidak pernah dikurniakan anak. Yang kemudian tak lama selepas itu, mereka pun bercerai. Kak Ida mengatakan yang Michael selalu memukulnya setelah pulang dari kerja dalam keadaan mabuk. Kak Ida yang kini menetap di London telah meluahkan rasa rindu terhadap ibu dan ayah serta berharap untuk pulang semula ke rumah. Disebabkan rasa rindu serta kasihan, aku memberitahu ibu dan ayah mengenai Kak Ida. Ayah kelihatan tidak marah lagi, cuma jelas di wajahnya yang dia juga rindukan Kak Ida walaupun agak sedih. Aku kemudian mula memujuk ibu dan ayah untuk menerima semula Kak Ida pulang ke rumah. Akhirnya Kak Ida akan pulang ke Malaysia semula. Seperti hari yang dijanjikan oleh Kak Ida untuk pulang ke Malaysia, aku mengambilnya di airport. Aku sungguh teruja setelah melihat Kak Ida di depan pintu airport. Pada waktu itu, aku perasan ada perbezaan sedikit pada wajah Kak Ida. Tak kisahlah. Yang penting aku dapat memeluk Kak Ida setelah 9 tahun kami berpisah. Aku kemudian membawa Kak Ida pulang ke rumah. Ibu dan ayah menyambut kepulangan Kak Ida dengan senyuman serta tangisan yang gembira. Hubungan kami sekeluarga akhirnya baik kembali. Setelah 3 minggu Kak Ida berada di rumah, aku dapat rasakan sedikit perubahan pada Kak Ida. Setiap kali kami cuba untuk mengajak Kak Ida untuk solat berjemaah bersama, Kak Ida akan memberi bermacam
alasan. Kak Ida juga akan mengelak untuk memakan sesetengah makanan. Dan setiap kali azan berkumandang, Kak Ida akan masuk ke biliknya. Aku juga pernah bertanyakan kepada Kak Ida tentang perubahan wajahnya. Kak Ida cuma memberitahu aku yang dia menerima rawatan sewaktu di luar negara. Jadinya pada waktu itu, aku hanya iyakan saja setelah mendengar jawapan Kak Ida. Mungkin ada betulnya. Cuma pada waktu malam, sewaktu aku masih berjaga, aku terdengar suara Kak Ida di bilik sebelah yang seakan-akan bercakap dengan seseorang. Aku kemudian keluar daripada bilik aku dan menjengah ke dalam bilik Kak Ida untuk melihat dengan siapa dia bercakap. Aku kemudian terlihat Kak Ida yang sedang duduk di depan cermin sambil membaca sesuatu dan memegang beberapa butir emas sambil mengurutnya di bahagian wajah. Emas tu kemudiannya hilang. Aku kemudian terus memasuki bilik aku semula. Aku yakin yang Kak Ida tak perasankan aku tadi. Keesokan paginya, selepas aku bangun dari tidur, aku terus ke dapur untuk mencari Kak Ida. Ibu dan ayah awal pagi lagi sudah ke pasar untuk membeli barang dapur. Aku kemudian ternampak Kak Ida sedang menyidai baju di ampayan luar. Pada waktu itu, aku agak berbelah bagi untuk bertanya tentang perkara sebenar kepada Kak Ida atau tidak. Sewaktu aku memerhatikan Kak Ida menyidai kain di luar, kain yang disidai Kak Ida terjatuh di bawah ampayan. Kak Ida kemudian masuk ke bawah ampayan lalu mencapai kain yang jatuh tersebut. Kak Ida kemudiannya terkaku seketika. Pada waktu itu, aku berkata dalam hati, jika benar Kak Ida mengamalkan susuk, selepas dia ambil baju di bawah ampayan tersebut, mesti akan terjadi sesuatu. Kak Ida kemudian menjerit kesakitan seperti dirasuk. Aku terus keluar daripada dapur dan mendapatkan Kak Ida. Ya Allah, muka Kak Ida kelihatan buruk. Mukanya juga kelihatan seperti kesan terbakar yang teruk. Beberapa minit selepas itu, aku mendengar bunyi enjin kereta ayah di hadapan rumah. Aku kemudian terus memanggil ibu dan ayah ke bahagian dapur. Sampai saja ibu dan ayah di bahagian dapur, mereka terkejut dengan keadaan wajah Kak Ida. Setelah itu, kami sekeluarga membawa Kak Ida ke hospital. Aku menceritakan kepada ibu dan ayah apa yang aku nampak Kak Ida cuba lakukan di wajahnya pada malam itu. Dan tanpa berdiam diri, ayah membawa kenalannya yang juga seorang ustaz ke hospital. Selepas sahaja Kak Ida sedarkan diri, Kak Ida akhirnya mengaku yang sememangnya dia ada menggunakan susuk untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan sejak balik ke Malaysia, dia ada terfikir untuk membuang susuk ini, cuma dia masih tidak tahu bagaimana. Kak Ida akhirnya melanggar salah satu pantangnya sendiri. Apa yang aku boleh kongsikan adalah wajah Kak Ida boleh dikatakan semakin teruk berbanding dulu. Kini Kak Ida di dalam proses rawatan untuk membuang susuknya di wajah dan beberapa bahagian lain dengan bantuan ustaz yang dikenalkan ayah. Okay guys, so macam mana? Mungkin korang tahu apa pengajarannya di sini. And yes, kalau korang nak dengar kisah seram daripada Kak Min setiap minggu, jangan lupa untuk subscribe Kak Min dekat bawah dan like this video, okay? I will see you guys soon. Bye.